Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar satu tajuk baru iaitu elektrik. Cikgu pasti kamu setiap hari selalu mendengar perkataan elektrik ni ataupun menyebutnya. Jadi pada hari ini di bawah tajuk ini dan dalam pembelajaran kita pada kali ini, objektif yang kita nak capai dalam tajuk ini ialah menyatakan tiga komponen elektrik. Yang kedua, menyatakan fungsi bagi sel kering, mentol dan Swiss. Manakala yang ketiga, membina litar elektrik menggunakan komponen elektrik. Okey, jadi kita akan pergi kepada objektif kita yang pertama, iaitu menyatakan tiga komponen elektrik. Okey, jadi dalam rajah yang kita nampak pada bahagian kanan kita ni, sebelah atas ni, ini kita namakan litar elektrik. Jadi litar ni, biasa kalau kita sebut litar, dia ada dua. Satu litar lumba, okey, satu lagi litar elektrik. Jadi yang kita perhatikan sekarang ni adalah litar elektrik, di mana ia merupakan sambungan beberapa komponen elektrik yang lengkap dan boleh berfungsi. Okey, jadi dalam litar ni, kalau kita nampak ada tiga komponen. Okey, iaitu yang pertama sekali yang warna putih ni, ada tanda tambah dengan tolak ni. Okey, yang kedua yang menghasilkan cahaya ni, yang mengeluarkan cahaya ni, dan yang tiga yang di bahagian bawah ni, dia macam ada penyambung. Nampak tak tu? Okey. Jadi yang pertama kita lihat sekali. Pertama sekali yang atas ni, okey. Kalau cikgu tunjukkan gambar di belah bawah, yang ini. Okey. Komponen ini dia berbentuk silinder. Okey. Dia ada satu tambah dan satu tanda tambah dan satu tanda tolak. Nampak tak tu? Ni macam tanda tambah, yang ni macam tanda tolak. Dan di bahagian tanda tambah ni, di bahagian hujungnya, dia ada macam ada satu punat tu. Nampak tak? Okey. Manakala untuk yang tanda tolak, di bahagian bawah dia kalau kita tengok dia rata je. Jadi komponen ini kita namakan sebagai sel kering, ataupun biasa kamu panggil dia sebagai bateri kan. Tapi dalam kita belajar sains ni, yang ini kita namakan dia sel kering. Jadi ada waktunya kita akan gunakan dua, ada waktu kita gunakan tiga, ada waktu kita gunakan satu saja sel kering. Ada waktunya kita gunakan yang besar, ada waktu kita gunakan yang kecil, dan dia ada pelbagai saiz. Okey. Yang kedua, yang mengeluarkan cahaya ni tadi, kita panggil dia sebagai mentol. Okey, jadi inilah dia rupa mentol kalau kita lihat daripada dekat. Okey, jadi mentol ni dalam rumah kita ada pelbagai saiz. Yang kita nak belajar ni, yang kita nak gunakan mentol yang kecil sajalah. Okey. Jadi, dan yang ketiga ni kita panggil dia sebagai Swiss. Kalau kita lihat kat sini, okey, di bahagian kiri dengan kanan ni, okey, kita nampak tak ada macam ada tempat sambungan ni, macam ada tempat skru. Okey, jadi dia akan menyambungkan nanti dua wayar kat situ. Dan di tengah-tengah ni kalau kita nampak dia macam ada satu plate besi. Jadi plate besi ni sekarang kita buka dia, okey, menyebabkan tak ada sambungan antara bahagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan plate ni apabila kita turunkan nanti, dia akan menyambungkan bahagian kiri dan bahagian kanan. Jadi itu yang kita namakan sebagai Swiss. Okey, ada waktu dia boleh sambungkan, ada waktu kita boleh putuskan dia. Okey, jadi kita dah kenal pasti nama bagi tiga komponen ni, dan sekarang kita nak ketahui apakah fungsi bagi setiap komponen ni. Okey. Baik. Sel kering, apa fungsi sel kering? Sel kering adalah berfungsi untuk membekalkan tenaga. Kalau kita tahu, kalau kita ada kereta mainan, kita ada lampu dan sebagainya, ataupun kita ada jam dinding, okay? Semua alat-alat yang cikgu sebut tadi tu, ia merupakan peralatan elektrik ataupun elektronik yang menggunakan bekalan elektrik. Jadi dia perlukan bekalan tenaga untuk ia berfungsi. Jadi siapa yang bekalkan tenaga? Itulah yang dibekalkan oleh
sel kering ni tadi. Okey, tanpa sel kering, alat-alat tu tadi ataupun litar kita tadi tu, ia tidak akan berfungsi. Okey, jadi kalau kereta sumber tenaga dia petrol, kalau lori sumber tenaga dia diesel, kalau kita sendiri sumber tenaganya makanan, tanpa sumber tenaga kita tidak boleh melakukan kerja. Tanpa sumber tenaga lori, bas, kereta tidak boleh melakukan kerja. Tetapi untuk kita dan juga kenderaan ni tadi sumber tenaganya berbeza, iaitu kalau kita perlu makanan, lori tadi perlukan bahan bakar ataupun diesel, kalau kereta dia perlukan petrol, kalau motosikal pun perlukan petrol. Jadi bagi litar elektrik, okey, dia juga perlukan sumber tenaga elektrik yang dibekalkan oleh sel kering ni tadi. Okey. Jadi yang kedua mentol. Mentol kalau kita lihat dalam litar tadi tu, nampak tak bila dia boleh berfungsi dia akan bercahaya. Jadi mentol ni banyak digunakan dalam lampu suluh, pada kereta, di dalam rumah kita. Fungsinya adalah untuk menerangi persekitaran. Bagaimana dia boleh menerangi persekitaran? Apabila ia mengeluarkan cahaya. Jadi fungsi mentol adalah mengeluarkan cahaya. Manakala yang ketiga iaitu switch, iaitu menyambungkan dan memutuskan litar elektrik. Okey, sambung dan juga putuskan. Jadi kalau kita ada lampu suluh ataupun kita di rumah kita ada lampu, ada waktunya kita nak lampu kita tu berfungsi mengeluarkan cahaya. Ada waktunya kita tak mahu. Bila waktu dah cukup terang, kita tak perlukan alat-alat ni tadi. Jadi waktu tu kita kena putuskan litar elektrik kita supaya ia tidak perlu lagi menyala. Jadi setiap waktu kita nak sambung ataupun kita nak putuskan, kita perlukan bantuan switch. Tak adalah kita sambung gunakan tangan kita. Kalau di rumah kita tu bekalan elektriknya lagi besar, jadi dia boleh memberi kejutan elektrik pula pada kita. Jadi kita kena bantu sambungan kita tu dengan switch supaya ia lebih mudah. Okey. Jadi kita lihat dalam dua litar ni. Okey. Macam mana fungsi tu switch itu berfungsi. Okey, jadi yang pertama, nampak tak ni? Okey, kita turunkan pelit tu tadi pada switch tu. Okey, pelit tu dia logam. Okey. Jadi bila kita turunkan dia, okey, akan adalah sambungan ataupun berlakunya sambungan antara wayar yang merah ni dengan wayar yang hitam ni. Dia bersambung kat situ. Jadi itu membolehkan bekalan elektrik mengalir melalui switch itu dan sampai kepada mentol. Jadi pada keadaan ini kita panggil dia sebagai switch ditutup, iaitu litar elektrik ni sekarang kita sambungkan dia. Okey. Yang kedua, kita naikkan dia. Okey. Jadi pada keadaan ini tiada sambungan antara wayar merah dengan wayar hitam tu tadi, menyebabkan tenaga elektrik terputus, takkan sampai kepada mentol ni tadi. Jadi dalam keadaan ini kita panggil dia sebagai switch dibuka dan litar elektrik tu sedang kita putuskan. Bukan kita ambil gunting atau pisau putuskan, kita cuma angkat saja, jadi ia pun terputuslah litar tu. Okey? Baik. Jadi sekarang objektif kita yang ketiga ialah kita nak membina litar elektrik menggunakan komponen-komponen elektrik. Apa langkah-langkah dia? Apa perkara yang perlu kita ambil berat semasa kita menyambung komponen untuk membina litar elektrik. Jadi kita saksikan video ni. Baik, yang pertama kita sediakan komponen, okey, mentol, pemegang mentol perlu, okey. Supaya mentol tu boleh kita pasangkan dengan mudah. Tadi apa kita panggil ni tadi? Sel kering, okey. Dan sel kering ni pun dia ada tempat pemegang dia supaya kita boleh sambungkan dia dengan mudah. Okey. Yang ini switch. Switch ni dia berbeza dengan apa yang cikgu tunjuk tadi. Tapi tetap dia ada dua tempat penyambung tu. Okey. Sebab dia akan menyambungkan dua bahagian. Dan yang ketiga, wayar. Jadi wayar ni kita panggil dia sebagai klip buaya. Sebab macam moncong buaya. Nampak bila kita tekan dia terbuka lah. Okey. Bila kita lepas dia rapat balik. Okey. Yang pertama kita akan pasangkan mentol ni. Okey, kita kena putar sebab dia ada macam berbenang skru kat situ. Kita pasang mentol pada pemegang mentol. Okey. Kemudian kita
sambungkan pemegang bateri tu dengan wayar. Jadi pada pemegang bateri tu dia ada wayar dia sendiri. Dan kita perhatikan pada wayar tu kita mesti keluarkan hujung di dalamnya yang kita panggil sebagai konduktor. Itu yang akan menyambungkan tenaga elektrik tu. Bukan kita kepit pada bahagian luar wayar. Dan hujung klip wayar yang satu lagi kita sambungkan kepada pemegang mentol. Jadi bekalan elektrik nanti akan sampai kepada pemegang mentol dan akan dihantar kepada mentol. Okey, jadi hujung pemegang bateri satu lagi kita sambungkan kepada satu lagi wayar dan hujung wayar itu kita sambungkan kepada suis. Okey. Tapi litar ni sekarang belum lengkap lagi kan, belum bersambung semuanya. Okey, kita ambil lagi satu wayar, kita sambung kepada kaki suis yang lagi satu. Okey, tadi cikgu sebut suis ni dia ada dua bahagian dia kan, sebab dia menyambungkan dua wayar. Jadi dia ada bahagian pertama, bahagian kedua. Bahagian pertama tadi kita sambung dengan yang warna merah tu. Bahagian kedua kita sambung dengan wayar yang warna kuning ni tadi. Okey. Dan kita sambung balik hujung wayar yang kuning tu kepada pemegang mentol yang satu lagi. Okey, macam tu. Okey. Jadi litar kita sekarang dah lengkap bersambung. Tapi apa yang tak ada sekarang ni? Yang tak ada sekarang ni adalah yang paling penting dia, iaitu sel kering. Okey, yang berfungsi untuk membekalkan tenaga. Okey, jadi sepatutnya arus elektrik akan sampai kepada mentol, kemudian akan keluar balik dan akan sampai pada pemegang bateri. Baik, sekarang barulah kita sambung dengan kita punya bekalan kuasa, iaitu sel kering. Jadi langkah ni penting. Biasa bekalan kuasa ni mesti kita sambung pada akhir sekali. Okey. Jadi nampak tak dia tunjukkan, okey, yang bahagian yang bawah yang rata ni bahagian negatif kita panggil dia. Okey. Yang atas tadi tu bahagian positif dan kita sambung. Yang bahagian negatif biasa kita letakkan dekat yang ada spring tu. Okey. Sekarang lengkaplah litar kita, tapi kenapa sekarang mentol kita tak menyala? Sebab kita tak buka tutup suis dia. Sekarang kita dah sambungkan dia litar kita ni dengan suis dan menyebabkan arus ataupun bekalan elektrik akan sampai kepada suis sambungkan lagi sampailah kepada mentol. Okey, sampai dalam mentol tenaga elektrik tadi kita tukar kepada tenaga cahaya dan tenaga elektrik tu akan dihantar balik sampailah ke hujung klip kertas dan akan dihantar balik, bersambung balik kepada hujung ataupun bahagian negatif sel kering kita. Okey. Jadi dengan cara ini litar kita berfungsilah seperti mana kita nak. Sekarang kita putuskan litar kita. Sekarang bila dia tekan tu maksudnya dia putuskan sambungan. Kat situ tiada sambungan antara wayar merah dan juga wayar kuning. Okey. Jadi bekalan elektrik tu tak sampai kepada mentol ni. Jadi dia tak terima bekalan elektrik dan dia tidak menyala lah. Dia tak mengeluarkan cahaya. Okey. Sekarang dia sambung balik kat situ. Dia sambungan tu berlaku di dalam suis ni. Jadi kita tak nampak. Okey. Sebab dia gunakan suis yang ni. Sekarang sekarang dia sambung. Okey, jadi begitulah bagaimana kita boleh hasilkan litar elektrik kita menggunakan komponen-komponen yang kita pelajari tadi. Jadi dengan penerangan yang telah Puan Cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan ataupun tugasan yang telah Puan Cikgu berikan. Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.